Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam, di mana kita akan belajar satu topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitulah berkaitan dengan istinja. Anak-anak tahukah apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Tahukah apa itu istinja? Baik. Istinja ialah bersuci daripada najis yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Bersuci daripada najis yang keluar melalui kubul ataupun dubur, seperti air kencing ataupun najis yang melalui punggung. Maka kita perlu bersuci. Itulah yang dikatakan dengan istinja. Ustaz ulang sekali lagi. Istinja ialah bersuci daripada najis yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Apa hukum istinja ni, Ustaz? Jadi, hukum beristinja ialah wajib. Hukum istinja ialah wajib. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah alat-alat untuk kita beristinja? Apakah alat-alat untuk kita gunakan untuk kita basuh najis yang keluar melalui dubur ataupun kubul ini? Alat-alat untuk kita beristinja ialah sama ada dengan air mutlak yang pertama, ataupun yang kedua dengan benda-benda kesat. Air mutlak, tahu air mutlak? Air mutlak contohnya seperti air yang ada dekat dalam tandas kita itulah. Air paip, air hujan, itu semua ialah air mutlak. Yang kedua, benda-benda kesat. Contoh benda-benda kesat yang boleh kita gunakan sebagai alat untuk beristinja ialah seperti yang pertama, kain. Kita gunakan kain. Yang kedua, contohnya seperti kertas. Boleh kita guna kertas. Yang ketiga, boleh kita gunakan batu sebagai alat untuk kita beristinja. Guna batu. Yang seterusnya, contohnya seperti kertas tisu. Boleh kita gunakan kertas tisu. Ataupun kita nak gunakan daun-daun yang kering. Boleh juga. Ataupun kulit kayu. Ini semua ialah alat-alat untuk kita beristinja. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui alat-alat untuk beristinja, iaitulah air mutlak dan juga benda-benda kesat. Kemudian kita berpindah kepada ciri-ciri alat beristinja yang kita nak gunakan. Yang kita nak gunakan yang mana ianya bukan air. Jadi ciri-ciri alat untuk kita beristinja ini yang bukan air, yang pertama, mestilah benda ini benda-benda kesat. Contoh seperti batu, seperti kertas. Ini ialah benda-benda kesat. Yang kedua, bukan benda yang dimuliakan. Contoh seperti makanan. Kalau makanan tak boleh. Seperti roti ataupun tulang. Kita nak jadikan roti sebagai alat untuk kita basuh ataupun membuang najis yang keluar melalui kubul ataupun dubur. Tak boleh guna roti. Tak boleh kita guna tulang. No. Tak boleh. Yang ketiga,
ciri-ciri alat untuk kita beristinja itu mestilah bersih benda itu dan suci benda itu. Batu mesti batu yang bersih, yang suci. Kalau kata kain, mesti kain yang bersih dan juga suci. Bukan daripada benda-benda yang kotor, yang bernajis ataupun yang berdarah. Yang keempat, anak-anak yang dikasihi semua, ciri-ciri alat untuk kita beristinja ini, benda tersebut boleh menghilangkan najis. Benda tu boleh menghilangkan najis. Benda yang boleh menghilangkan najis baru boleh kita guna untuk beristinja. Kalaulah benda tu benda licin seperti plastik ataupun kaca ataupun buluh, itu benda licin, ianya tidak boleh menghilangkan najis. Maka 4 perkara ini ialah ciri-ciri alat yang kita nak gunakan sebagai istinja. Baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat-syarat beristinja selain daripada air. Yang mana kita nak beristinja? Kita nak membuang ataupun nak membasuh, nak bersuci daripada najis yang keluar melalui kubul ataupun dubur daripada air kencing ataupun najis yang keluar melalui punggung. Maka kita tak nak guna air. Jadi kalau tak nak guna air, nak guna batu ke, nak guna kertas ke, ataupun nak guna tisu ke, mesti ada syarat dia. Baru boleh guna batu, baru boleh guna kain, baru boleh guna tisu, baru boleh guna kertas. Ada 2 syarat. Apakah syarat-syarat itu? Syarat-syarat itu ialah yang pertama, najis itu tidak beralih daripada tempat asal. Maksudnya, kalaulah najis, contohnya air kencing, berpindah daripada tempat asal, sepatutnya ada di kemaluan. Tiba-tiba najis air kencing itu berada meleleh pada peha kita. Tak boleh kita nak gunakan batu untuk membersihkan najis yang ada pada peha kita pada ketika itu. Tak boleh. Tak boleh kita nak gunakan tisu untuk kita untuk kita membuang najis yang berada pada peha kita. Mesti kena gunakan air pada ketika itu. Yang kedua, syarat-syarat beristinja selain daripada air, kalau kita nak guna batu, kalau kita nak guna tisu umpamanya, yang kedua syaratnya, najis masih belum kering. Kalau najis itu sudah kering, tak boleh. Contohnya, air kencing sudah pun jadi kering dah. Pada kemaluan kita, tak boleh kita nak guna batu. Tak boleh lagi kita nak guna tisu sebagai alat untuk membersihkannya. Mesti kita kena gunakan air. Baik, itulah syarat-syarat beristinja selain daripada air. Ada 2 syarat. Baik, anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, Ustaz nak tunjukkan kepada kamu cara-cara kita nak beristinja yang mana kita bukan guna air. Cara-cara beristinja selain daripada air. Yang pertama, sapu kubul dan dubur dengan benda kesat. Yang kedua, sapu itu dengan 3 kali sapuan. Yang ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baru. Baik, contoh Ustaz nak buat. Contoh, ini kemaluan kita. Ini anak patung anak Ustaz. Baik, contohnya ini kemaluan kita. Kita nak guna batu contohnya. Jadi, kalau kita nak guna batu untuk kita membersihkan ataupun bersuci daripada najis yang keluar melalui kemaluan kita, kita nak guna batu. Jadi ambil batu, mesti kena guna 3 kali sapuan. Mesti sapu 3 kali sapuan. Yang pertama,
kita pun sapu pada kemaluan kita. Yang ni kita buang. Ambil yang lain pula. Kali yang kedua, sapu, kita buang. Ambil yang lain pula, sapu, kita buang. Ini maksudnya 3 kali sapuan. Inilah yang dikatakan dengan 3 kali sapuan, yang mana cara-cara kita nak beristinja selain daripada air. Ataupun kita nak gunakan tisu pun sama. Kita nak gunakan tisu, najis kita melalui punggung pula. Kita nak gunakan tisu. Tisu yang pertama kita ambil dia, kesat. Buang yang ni. Jangan guna yang ni sekali lagi, tak boleh. Buang satu, buang. Ambil tisu yang lain pula, kesat, buang. Ambil yang lain pula untuk kali yang ketiga, kesat, buang. 3 kali. Itu wajib dengan menggunakan wajib kena 3 kali. Kalau tak bersih lagi najis kita, ambil yang keempat. Sapu lagi kali yang keempat. Begitulah seterusnya sehinggalah najis kita itu bersih. Tapi mesti kena 3 kali. Paling kurang 3 kali. Tak boleh 1 kali. Tak boleh 2 kali. Mesti paling kurang iaitulah 3 kali. Inilah anak-anak yang dikasihi semua, cara-cara beristinja selain daripada air. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.